السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin muslimat kuliah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pagi ini muka surat 188. 5 pelindung buat 5 perkara yang lain. Nasihat ini adalah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi bersabda ataupun sesungguhnya baginda bersabda, perbicaraan secara tertutup dapat melindungi rahsia-rahsia. Sedekah dapat melindungi harta. Ikhlas dapat melindungi amal perbuatan. Kejujuran dapat melindungi ucapan. Dan musyawarah dapat melindungi pendapat-pendapat. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, nasihat Nabi ini secara umumnya berguna kepada semua manusia, khususnya umat Islam. Yang mana bila kita perhatikan, inilah di antara 5 penyelamat seseorang manusia di atas muka bumi ini. Hadis tersebut menjelaskan tentang 5 perkara sebagai pelindung dan sebagai penjaga daripada 5 perkara yang lain. Maksudnya ialah, kalau kita ingin terselamat daripada 5 perkara tersebut, maka sudah tentu ubatnya ataupun kita perlu pelihara 5 perkara. Yang pertama, perbicaraan secara tertutup dapat melindungi rahsia-rahsia. Ini kerana menyimpan rahsia itu menjadi sebab terpenting untuk mencapai kejayaan. Diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya baginda bersabda, minta bantulah dengan merahsiakan sesuatu untuk meraih keperluan-keperluan. Kerana sesungguhnya bagi setiap orang yang memperolehi kenikmatan, ada yang hasad ataupun dengki. Okey. Nah, tuan-tuan muslimin rahimakumullah, apa sekalipun ada benda-benda yang kita kena buat secara tertutup. Bukan semua benda kita kena tunjuk.
Kan? Dunia hari ini semua nak tunjuk. Kadang-kadang sampai pada peringkat nak buat separuh bogel pun ditunjuk depan orang ramai. Lepas tu mengaku pula hafal Quran 15 juzuk. Tuan-tuan rahimakumullah, terutama dalam bab hukum hakam, khususnya dalam bab menutup aurat, diperintahkan tutup, bukan buka. Di bidang lain contohnya, cuba tuan-tuan, ramai orang yang mendapat musibah dengan keterbukaan. Contoh, kan? Dia nak pergi melancong, dia tangkap gambar depan rumah, selamat tinggal rumahku, kita jumpa lagi pada 30 hari bulan 7 2022. Semua orang tengok. Maknanya perompak-perompak ni ada can. Dia tahu dah rumah ni tinggal sampai 31 hari bulan Julai. Termasuklah tuan-tuan, tolong sama-sama kita nasihat pada anak-anak kita lah, terutama yang perempuan. Saya pun tak alert benda ni, tapi bila ada nasihat-nasihat mengatakan, rupa-rupanya tuan-tuan, gambar kita ni ataupun tubuh badan kita dalam bentuk gambar, orang boleh gunakan untuk buat benda yang tidak baik. Contohnya apa dia? Nak jadikan orang tu bercerai-berai. Ataupun kalau perempuan, dia nak guna-gunakan orang tu. Okey. Pertama ialah, rupa-rupanya di antara bomoh-bomoh ni, dia akan minta yang pertama gambar seketui. Maksudnya bukan separuh, bukan parah dada ke atas, bukan parah leher, ataupun maksudnya daripada kepala sampai kaki. Yang kedua tuan-tuan, kita bukan nak perasan, majoritinya kita ni kalau tangkap gambar mesti tengok kameraman, betul tak? Jadi rupa-rupanya mata kita ni dalam gambar tu, kalau mata kita ni menengok, itu di antara yang boleh digunakan. Tapi kalau pun gambar tu seketun, tapi mata orang tu tunduk ke bawah, ada tak boleh guna. Dia kata ada gambar lain tak? Kan? Jadi maksudnya yang paling selamatnya ialah janganlah kita kongsi. Ada satu cerita tu, dia kongsi tentang kebaikan suami dia. Suami dia ni tolong kerja rumah, suami dia ni tolong bagi-bagi anak, suami dia ni pemurah bagi duit dan sebagainya. Kan? Dia update dalam Facebook. 3-4 bulan lepas tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang rembat, perempuan rembat suami dia. Rupa-rupanya suami dia tu ramai orang yang berkenal pada muka. Perempuan ambil kesempatan, dengan maklumat yang dia hantar tu, ramai yang berkenan dengan suami dia. Tuan-tuan, siapa yang tak suka dengan lelaki yang pemurah, lepas tu boleh atau suka tolong kerja rumah, kan, ngasuh anak, kan, sidai baju. Siapa perempuan yang tak suka? Mula-mula tu dia kata aku rela dimadu, tapi lama-lama, kan, aku ingin milikmu seorang. Habis. Okey. Begitu juga dalam harta benda. Bukan semua kita kena pamer. Beli tunjuk ke orang,
beli tunjuk ke orang. Khususnya dalam hadis ini kata Nabi bahawasanya dalam perbicaraan ada benda-benda yang kita kena rahsia. Di antara hadis yang popular adalah satu-satunya sahabat yang diberitahu oleh Nabi, padahal Nabi ada hak untuk bagi tahu sahabat-sahabat yang lain mana dia nama-nama ataupun senarai-senarai manusia yang tak boleh pakai di Madinah. Maksudnya manusia-manusia munafik. Nama dia adalah Huzaifah, dia orang Yaman. Sebab itu gelaran dia Huzaifah Al-Yamani. Satu-satunya rahsia yang Nabi cerita kepada seorang sahabat Huzaifah Al-Yamani sahaja yang mengetahui siapa dia. Ni rumah ni lorong sekian, ini nama sekian, ini munafik, ni. Huzaifah Al-Yamani sahaja seorang yang tak tahu. Yang tahu. Pasal apa? Pasal rupa-rupanya Huzaifah Al-Yamani ni ada satu sikap. Kalau cakap atau kalau suruh dia simpan rahsia, bahasa Melayu kata, biar pecah di perut asal jangan pecah di mulut. Okey. Tuan-tuan, peristiwa hijratul Rasul tak lama dah nah. Dalam bulan depan insya-Allah. Okey. Ada satu yang perlu kita faham. Waktu hijratul Rasul, dia tak ada telefon, Facebook tak ada, TV pun tak ada. Tapi tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, baru pukul 3 petang, hampir satu Mekah telah pun tersebar cerita bahawa pada malam ini akan berlaku pembunuhan. Kan lepas mesyuarat, kafir-kafir Quraisy buat mesyuarat tergempar, depa tak tahan dah. Macam-macam depa buat kepada Rasulullah, tapi tengok semakin bertambah orang yang memeluk Islam. Cuba disekat, tak boleh. Bila tak boleh disekat, buat tawaran. Tuan-tuan, Nabi tu yang kita baca dalam apa artinya saya menganut Islam. Nabi sendiri tidak terkecuali mendapat tawaran supaya Nabi letak jawatan. Itu yang YB ahli parlimen ada yang pindah parti tu, tukar parti, disebut sebagai pengkhianat, kan, bertungkus lumus. Penyokong-penyokong dia kempen, kan, tolong dia untuk naikkan atas tiket kerusi yang penyokong dia sokong dia. Tiba-tiba nak menyelamatkan diri dia, nak dapatkan duit ke, nak dapatkan jawatan menteri itu, menteri ini, esko itu, esko ini, dia khianati orang yang mengundi dia, dia lompat parti. Pasal apa? Tawaran punya pasal. Dia bukan diugut. Atau mungkin juga ada yang diugut. Kalau hang tak sokong aku, file hang ni aku buka. Hang ada skandal liwat, hang ada skandal zina, hang ada skandal rasuah, hang ada skandal pengubahan duit haram. Itu ugutan. Nabi dah rasa dah benda tu. Sebagai seketua, sebagai orang yang berpengaruh, benda tersebut memang wujud, sama ada cekal ataupun tidak. Nabi tak terima, malah Nabi menolak tawaran apabila Nabi ditawarkan perempuan cantik menjadi pemuda, ketua pemuda di Mekah, diberikan kebun kedai. Malah tuan-tuan muslimin rahimakumullah, ketegasan Nabi
dia cerita kepada Abi Talib ataupun bapa saudara dia bahawa Nabi kata law wada'u syamsu fil yamini wal qamaru fi yasari an atruka hadha atau kama qala Rasulullah. Nabi kata, wahai bapa saudaraku, andaikan mereka berikan aku matahari di sebelah tangan kanan, bulan di sebelah kiri, suruh tinggal dakwah ini, aku tidak akan tinggalkan wahai bapa saudaraku. Jadi bila Nabi tegah begitu, nampak tak boleh buat apa ni, maka buatlah konspirasi, lantik setiap kafilah, setiap suku seorang gangster. Malam ini cadangan tu ada 3. 1, halau Muhammad daripada Mekah. Yang kedua adalah buat tahanan terhad, penjara. Dua-dua ni tolak. Tiba-tiba ada satu cadangan yang mencadangkan ini tak dikenali. Masa musyawarat tu ada. Sebab itu tuan-tuan jangan terkejut nah. Ada pemilihan ahli jawatan kuasa masjid. Bila waktu mesyuarat agung pemilihan tu, tengok-tengok yang kat tangan tu, ni siapa? Ni siapa? Jumaat tak nampak, solat 5 waktu pun tak nampak, kuliah pun tak nampak. Siapa dia ni? Tu berlaku di zaman Nabi. Sebahagian ulama mengatakan dia adalah iblis. Apa cadangan dia? Dia cadang dalam mesyuarat ni, dia kata, kalau kita halau Muhammad, dia duduk nanti satu negeri, dia ni pandai bercakap, orang mudah belas kasihan kat dia. Selagi dia duduk kat situ, banyak penyokong dia, kemudian dia dah ada populariti, banyak yang sokong dia, dia mari Mekah naya kita, dia lawan kita. Tengok, iblis ni cerdik tuan-tuan, nak menjahannamkan Islam, nak menjahannamkan pemimpin Islam. Iblis cukup cerdik. Termasuklah Barsisa. Tu perangai iblis punya kerjalah. Barsisa tu masuk neraka. Padahal dia seorang ulama Bani Israel. Tuan-tuan, anak murid dia tak kurang daripada 700,000. Iblis punya pasal. Yang kedua dia kata apa? Kalau kita buat tahanan terhad, nanti diketahui oleh pemimpin-pemimpin luar daripada Mekah, dia pun rasa simpati, nanti dia orang bekerjasama, dia serang kita. Betul juga. Dia kata lah ni macam ni lah, dia kata, kita lantik setiap suku seorang wakil gangster, bunuh Muhammad. Bila kaum keluarga dia tuntut, siapa yang bunuh Muhammad? Semua penduduk Mekah. Maknanya dia kena lawan lah semua penduduk Mekah. Tengok tuan-tuan cadangan dia. Okey, tak apalah. Nak pendekkan cerita, akhirnya cadangan itu diterima. Buat mesyuarat tergempar tu, ambil keputusan bahawasanya malam ini juga, selepas sahaja waktu Isya, ni pesan kepada anak bini masing-masing dalam mesyuarat tu. Pesan anak bini masing-masing, dia kata cerita ini biarlah sampai di sini sahaja. Tapi tuan-tuan, kafir, munafik ni, bila balik rumah, sampai rumah sembang dengan bini. Contohlah, ni Joyah, ni aku nak pesan kat hang ni. Ni anak kita pun sama. Malam ni tidur awal, jangan keluar, bahaya. Bahaya apa bang? Ni aku nak bagi tahu ni. Tapi tolong simpan rahsia ini, biar pecah di perut, asal jangan pecah di mulut. Baik bang, katanya. Malam ini Muhammad akan dibunuh secara beramai-ramai. Tuan-tuan, bini ni jenis ramai kawan.
jenis kaki sembang. Kalau sekarang grup WhatsApp lah. Dulu tak ada gerak WhatsApp, grup sembang lah. Kan kalau dulu jenis apa, duduk ramai-ramai cari kutu dan sebagainya kan, sembang. Nih Cik Timah, apa dia? Nih bini aku tadi baru mesyuarat. Suami dia ahli jawatan kuasa JKKK. Dia tahulah bahawa malam ini akan berlaku pembunuhan. Maksudnya tuan-tuan muslimin rahimakumullah, belum lagi maghrib, Mekah malam itu dah sunyi sepi. Semua pakat dengar, tunggu dan lihat. Kan kalau dulu ada telefon tu bolehlah tengok grup tu apa perkembangan terbaru. Jadi pakat-pakat dengar dari tingkap, dengar dari pintu. Kan? Okey. Sebab itu cara mesyuarat tertutup tu. Pun rahsia itu sampai keluar juga. Okey, pasal apa? Pasal dia tidak amanah seperti mana yang berlaku kepada Huzaifah al-Yamani. Huzaifah ni tuan-tuan, dia punya rahsia tak rahsia sampai Umar Al-Khattab. Masa tu Umar Khalifah lah, ni kira macam Perdana Menteri lah. Tak kira lah nama dia Perdana Menteri interim ke, Perdana Menteri lompat parti ke, Perdana Menteri pintu belah. Janji ketika itu bahawasanya hasil daripada mesyuaratnya Umar dilantik menjadi Khalifah. Tuan-tuan kenal Umar macam mana kan? Sebelum dia masuk Islam. Sebab itu dalam bulan Ramadan Bilal sebut Umarul Faruq tardau anhu. Al-Faruq ni maksudnya pembeza. Dulu gangster terhadap umat Islam. La ni gangster, kawan-kawan dia dulu sebelum Islam tu. Cuba lawan Nabi, lawan Islam, hang jaga. Ini tuan-tuan muslimin rahimakumullah, hina Islam, buka aurat, lepas tu dia diminta ikat jamin 40,000, minta syak je. Orang punya tolong syak, dapat dah 40,000. Siapa dialah penyumbang-penyumbang. Harap-harap tak adalah orang Islam. Kan? Okay. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Umar? Huzaifah, aku takkan tanya hang tentang senarai orang-orang munafik. Patutnya tuan-tuan, dia sebagai khalifah, bolehlah dia nak tahu siapa musuh di Madinah kan. Sebagai khalifah patutnya Huzaifah kena bagi tahulah Umar Al-Khattab siapa dia musuh-musuh Islam di Madinah. Tapi Umar kenal perut Huzaifah ni tak akan. Maksudnya rahsia tersebut sampailah Huzaifah meninggal dunia, dia sahaja dengan Rasulullah yang tahu senarai orang-orang munafik di Madinah ketika itu. Apa pertanyaan Umar? Huzaifah, dia kata, aku nak minta tolong kat hang. Tolong jawab soalan aku ni. Ada tak senarai Umar Al-Khattab dalam senarai yang Nabi sebut tu? Hak tu Huzaifah jawab. Dia kata tak ada. Maknanya Umar Al-Khattab dia bimbang, dia tersenarai dalam senarai munafik yang Nabi sebutkan dalam rahasia kepada Huzaifah Al-Yamani. Dan Umar Al-Khattab dia sedar kalau dia nak tanya siapa orang-orang munafik di Madinah, memang tak akan keluar cerita itu. Jadi tuan-tuan muslimin rahimakumullah, kalau kita nak selamat, organisasi yang selamat, politik yang selamat, bukan semua strategi, bukan semua perancangan kena cerita ke orang, terutama musuh-musuh Islam. Oh, kalau cerita ni dalam pilihan raya ke-15 ni macam mana pendirian tuan sebagai pemimpin ni. Lepas tu dia cerita kita cuba bekerjasama dulu, besok bila kita menang, lepas tu kita keluar. Mampu kan?
Mana boleh nak cerita semua dalam benda tersebut. Okey. Jadi kata Nabi bahawasanya akan selamatlah hidup apabila mana rahsia perbicaraan tersebut dirahsiakan disebabkan kerana di luar sana ramai orang yang hasad dengki. Yang kedua, kata Nabi, sedekah dapat melindungi harta. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda bersabda, tiada hari di mana matahari telah terbenam, melainkan ada dua malaikat yang menyeru ataupun dua malaikat yang berdoa. Doa, B amin. B doa, amin. Apa doa salah satu daripada malaikat? Yang kata, ya Allah, ataupun dalam bahasa Arab dia, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah pengganti bagi orang yang berinfak. Kata malaikat satu lagi, amin. Jadi tuan-tuan, kita nak sedekah ni tak payahlah nak pergi kembang duit RM50 tu. Kalau RM1, pulun kecil masuk dalam tabung. Sampai ahli jawatan kuasa nanti pukul 3 tak balik lagi. Siapa? Nak clearkan ataupun nak susun duit tu. Kan? Sebab saya suka susun duit ni, suka kepala-kepala ataupun nambah-nambah. Kadang-kadang orang berterabuknya, terbalik, terpusing, tongkeng terbalik. Saya tak suka. Saya suka duit ni ialah kalau dalam poket saya pun, saya akan atur pertamanya yang paling besar duduk belakang. Saya tak ada jenis dapat duit masuk poket siapa masuk tak. Saya pertamanya duit ni saya atur kepala-kepala, ekor-ekor. Yang kedua daripada contoh 100, lepas tu 50, lepas tu kalau 20. Lepas tu kalau 10. Lepas tu kalau ada 5. Lepas tu lah sekali RM1. Senang. Kalau kita nak bayar sesuatu pun senang daripada depan. Sama juga kalau tuan-tuan pergi Tesco, kan? Dia ada kotak, bila dia tekan kunci itu kereng bunyi, tuan-tuan tengok. Kalau 100 je situ, kalau 50 je kat situ. Dia tak ada berterabur. Susun, nampak lawa, elok. Okey. Jadi nak sedekah ni diberikan oleh tangan kanan, rahsia dengan tangan kiri. Tak payahlah. Kan? Ini dia update dalam Facebook pagi-pagi RM50. Dia tulis kat bawah tu, sedekah subuh 23 hari bulan Julai 2022. Nak tunjuk juga. Habis kan? Kita kena rahsiakan sedekah tersebut, bukan untuk diceritakan. Jadi bila kita sedekah ikhlas, malaikat yang pertama kata, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah pengganti bagi orang yang berinfak. Malaikat B kata amin. Kemudian malaikat B pula doa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah kehilangan, berilah kerugian kepada orang-orang yang menahan ataupun orang yang kedekut tidak mahu berinfak. Malaikat kata amin. Tiap-tiap hari. Kalau kita nak selamat, walaupun hanya RM1, jangan kedekut untuk sedekah. Saya tengok di antara kesan bila saya sebut begitu, yang paling yang paling berkesan sedekah subuh ni adalah di Masjid Kampung Boyan. Masjid Kampung Boyan ni jamaah laki lah, khususnya jamaah laki. Boleh kata 90% sebelum dia buat solat sunat subuh ataupun solat sunat tahiyatul masjid, kalau belum bang lagi, dia datang sebelum dia buat solat tahiyatul masjid, dia akan zoom terus juga. Dekat belakang tiang tengah-tengah tu ada 2 tabung. Satu tabung pembangunan,
satu tabung yang untuk umum. Kalau ada nanti contohlah, saya kadang-kadang saya bagi tahu anak yatim ke ataupun apa nama ni beli buat ekon kat surau ke, dia ambil daripada situlah. Ataupun ada orang yang bermusafir, jadi ada dua tabung, satu tabung masjid, satu lagi tabung pelbagai guna. Okey, yang kedua pun agak berkesan tapi lebih kurang 45%. Itu di Masjid Taman Mewah. Kalau tuan-tuan pergi memang cukup berkesan tabung subuh ni. Okey, lalu zub. Saya ingat sebab itu rasanya lah kalau masjid yang paling banyak duit rasanya Masjid Kampung Boyan. Kan? Tapi banyak duit pun dia pun tak simpan. Guna. Jangan buat masjid jadi bank. Jangan goh duit dalam baki 289,000. Lepas tu kolah bocor nak tampal. Jadi kita kolah ni dah bocor, kita bercadang untuk tukar kolah yang lain. Jadi minta kepada jamaah siapa yang ingin menderma satu kaki sekian. Lah. Duit ada 285,000 orang, siapa nak minta lagi? Hak gunalah yang hak tu. Nak bagi manfaat kepada orang yang bersedekah. Okey. Dalam hubungannya dengan hal itu diturunkan ayat Al-Quran, yaitulah surah Al-Lail. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yakni syurga, maka kami, kata Allah, akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Ini di antara orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berinfak, Allah akan memberikan jalan mudah ke syurga. Okey. Baru ni saya kuliah di Masjid Melayu Taiping. Dah kempen dah untuk korban tahun 2023. Dah kempen dah. Malah salah satu daripada lembu sado dah cukup dah 7 orang, seorang 1,000. Harga lembu tu mana 7,000 lah kan, 7 kali 7 1,000 seorang, 7,000 tak tahulah sado mana. Tapi 7,000 harga lembu tersebut. Hak tu penuh dah. Maknanya apa dia? Begitulah manusia berlumba-lumba untuk menuju jalan syurga. Tapi jangan macam baru ni, ada baru ni tuan-tuan, untuk pengajaran bagi kita semua lah. Harap-harap tempat lain tak berlaku lah. Ada satu kumpulan pengajian ni muslimat, dia buat petition ataupun buat untuk korban tahun depan. Contohnya macam yang saya kata Masjid Lama Taiping tu, Masjid Melayu Taiping tu, dia buat tabungan serah kepada bendahari RM80 sebulan kan? Jadi nanti cukup 10 bulan adalah 800. Okey. Jadi ada satu pengajian tu, tuan-tuan, dia pendapat 7 kumpulan, 7 ekor, 49 orang dia dapat kawan-kawan dia, semua perempuan. Yang masalah yang jadi kecohnya ialah bila berikan senara itu kepada orang yang menguruskan korban, dia buat senara lain. Sepatutnya orang dah bagi senarai, dia dah pakat dah, nama anu ni lembu satu, nama ni. Bila time berkorban, tanya-tanya, kawan ni tadi yang senarai lembu satu duduk lembu 5. Jadi bertekabur. Tak puas hati ya. Yang keduanya ialah bahawasanya
Ada pula menyelinap. Dia masuk 2 nama. Tapi dia ambil 3 pangku. Allahu Akbar. Dia masuk 1 korban, 1 akikah. Tapi bila dah sembelih apa semua, dia minta 3 nama. Saya masuk 3 nama katanya. Punyalah cek. Kalut-kalut nak cek macam mana? Nama ada 49 tak termasuk korban tempatan. Jadi kecoh jugalah. Sebab itulah saya katalah ni macam ni. Kan? Buat korban ni, kenalah orang yang amanah. Yang kedua, lepas-lepas habis buat korban, buatlah postmortem. Tak mana kelemahan. Ini sampai pada peringkat majoritinya kita korban di Malaysia, lembu tersebut adalah lembu jantan. Ada telur lah. Masalahnya, bila dah sampai dekat penyusunan, 1 jadi lembu betina. Pasal apa? Ada telur 6 lah. Di mana? Kalaulah ia sangat rindu benar-lah nak makan telur, nak buat sup telur lembu, pi kabarlah kepada tu ketua lembu tu. Siapa dia? Lembu 1, dia nak telur lembu 1 tu. Bila jumpa ketua, minta. Yang pi curi buat apa? Konon-kononnya tak ada siapa nak makan telur. Bukan masalah siapa nak makan telur, awak nak minta lah. Bukan tak boleh minta. Okey. Kata mengaku orang yang bertakwa. Sebab itulah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, dia kata yakni orang-orang yang memberikan sedekah sesuai dengan yang diperintahkan dan bertakwa dalam menguruskan apa yang ada, serta membenarkan adanya pengganti dari apa yang telah diberikan itu, maka Allah mempersiapkan menuju kejayaan yang memuaskan dan menyenangkan. Allah bagi satu janji. Kalau kamu buat bagian dengan ikhlas, maksudnya kamu buat bukan nak cari publicity, kamu buat ikhlas kepada aku, maka Allah kata inilah jalan-jalan, inilah tempat yang akan kamu terima selepas kamu nanti tiada. Okey, inilah diantara kelebihan merahsiakan sedekah. Yang ketiga, keikhlasan sebagai pelindung amal perbuatan. Sedangkan keikhlasan itu bertingkat-tingkat ataupun berperingkat. Peringkat yang tertinggi iaitu memurnikan amal perbuatan daripada unsur kerana makhluk. Ini susah sikit nah. Peringkat infak, peringkat sedekah yang pertama ni langsung tak terfikir. Supaya orang nampak, supaya orang senang hati, supaya orang tidak curiga. Kan? Bila tanya dia, bila dalam hati dia beri sedekah tersebut, ini adalah perintah, ini adalah tuntutan Islam. Tak ada harapan yang lain, tak ada. Selain daripada ini Allah suruh. Bila Allah suruh jangan tanya, kenapa kena buat? Ataupun sesebahagian tu dia suka pada Idul Amal, contoh macam tarawih kan. Ada orang begitu. Ni malam ke berapa nah? Malam ketiga. Tengok senarai. Malam ketiga dapat bidadari 71 orang. Dia pergi. Pasal malam tu fadilat dia dapat bidadari. Tapi kalau fadilat ini sama seperti ibadah malaikat 70 orang. Tak apa besok Tengok senarai besok. Ada jenis orang macam tu. Nah, tingkat yang tertinggi buat sahaja. Dia perintah Allah. Jangan fikir apa jadi. Itu adalah kerja Allah. Dengan kata lain, ibadah yang dilakukan semata-mata kerana menjunjung tinggi perintah Allah dan memenuhi hak pengabdian sebagai seorang hamba, tanpa ada maksud mencari jasa dari sesama manusia, baik berupa simpati, pujian, ataupun untuk mencari keuntungan material dan yang seumpamanya. Tingkat yang kedua, iaitulah tingkat sederhana ataupun menengah, iaitu melakukan sesuatu kerana Allah dengan maksud agar memperolehi imbalan di akhirat. Kenapa bersedekah? Dia kata kalau bersedekah 1 Allah balas 70 katanya.
Misalnya, agar dijauhkan daripada neraka. Kenapa sedekah? Kan sedekah ni melindungi kita daripada neraka, katanya. Okey. Dan dimasukkan ke dalam surga serta menerima berbagai kenikmatan di surga. Maknanya dia buat nak dapatkan balasan. Tadi dia buat sebagai pengabdian, dia buat sebagai menjalankan perintah Allah. Yang kedua ni dia nak mendapatkan habuan daripada Allah. Yang ketiga, iaitulah tingkat yang terendah, iaitu melakukan sesuatu kerana Allah dengan maksud agar memperolehi imbalan di dunia seperti lapang rezekinya. Kan? Dia kata sedekah subuh supaya nanti pada hari ini boleh hidup bagian. Ataupun dia kata kenapa bersedekah? Supaya tertolaknya berbagai mara bahaya dan terhindar daripada unsur-unsur riak yang dicela. Dia kata nanti kalau tak sedekah, bukan dia pun tak tahu aku ni seorang peniaga yang berjaya. Dia pun tahu aku ni gaji besar, pendapatan besar. Tengok senarai yang tak ada dalam tu. Selagi dia berkata pula aku haji bakhil. Jadi dia bagi itulah peringkat yang paling rendah. Okey, ada lagi peringkat yang keempat dan yang kelima. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Dan akan kita sambung antara 5 perkara yang tercela dan 5 perkara yang terpuji. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri saya dan juga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita melakukan 5 perkara ini, tanamkan dalam diri kita untuk kita terhindar daripada 5 perkara. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana ولا مسبونا شكيا ولا مطرودا ولا مهروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.